Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas Mingguan 019. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik minggu ini. Scheme of Think, mana janji SPRM? PN kehabisan dana kini terdesak. Muhyiddin sepatutnya cermin diri dan kaji keperluan Kabinet. Assalamualaikum dan salam Ramadan Al-Mubarak. Tindakan Exco Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Izzani Husin yang mengumumkan pembatalan saat akhir Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri disifatkan tidak berhati perut dan amat menyusahkan para peniaga serta rakyat. Pengumuman mengejut yang dibuat 2 hari sebelum ketibaan Ramadan juga mengundang pelbagai kecaman dan luahan kemarahan dari para netizen, rata-ratanya adalah golongan peniaga di Kelantan. Kawasan Madinah Ramadan berhampiran dataran Stadium Sultan Muhammad Kelima yang juga ditukar fungsinya daripada penganjuran salat tarawih yang menjadi tradisi Kelantan sejak era almarhum Guru Ni Aziz menjadi pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 berisiko rendah PKRC. Sehingga kini Kerajaan PAS Kelantan masih tidak mengumumkan sebarang pakej bantuan bagi meringankan beban para peniaga yang mengalami kerugian amat besar hasil daripada pengumuman mengejut yang dibuat itu. Ketika semua peniaga sudah buat pelbagai persiapan untuk mencari rezeki sempena ketibaan bulan Ramadan kali ini. Keputusan tergesa-gesa Kerajaan Negeri Kelantan membatalkan Bazar Ramadan dan Aidilfitri membuat ramai peniaga yang terdiri daripada B40 berang dan tidak berpuas hati. Apatah lagi keputusan itu dibuat 2 hari sebelum Ramadan menyebabkan ramai kerugian ribuan ringgit bagi mengeluarkan modal untuk berniaga sepanjang Ramadan ini. Parti Keadilan Rakyat PKR Isnin lalu memperkenalkan barisan ahli baharu yang terdiri daripada kalangan agamawan dan tokoh Islam yang telah berkhidmat dan aktif dalam program dakwah. Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha mereka untuk mengumpulkan tenaga agamawan bukan sahaja untuk melahirkan pendakwah tetapi juga untuk membentuk pemikir Islam yang boleh memberi pengisian terhadap perjuangan keadilan. Menurutnya, pendirian PKR berpaksikan kepada teras kefahaman dalam Islam bahawa keimanan dan akhlak adalah yang terpenting. Anwar optimis dan percaya ia juga bakal mengisi dan menambah baik semangat memungkinkan islah serta membuktikan PKR sebagai wadah untuk semua iaitu golongan profesional, seniman, agamawan dan lain-lain. Katanya suntikan ini mesti dari pencernaan hati nurani dan bukan setakat retorik politik semata-mata, katanya dalam satu kenyataan. Beliau percaya penyertaan mereka bukan yang terakhir dan insya-Allah akan ada lagi yang akan menyertai keadilan selepas ini. Awal April lalu PKR turut mengumumkan penyertaan selebriti Dato' Aflin Shauki dan penyanyi Ultimate dalam acara Temu Anwar baru-baru ini. Sementara itu, Anwar menegaskan jalur politik yang dibawa PKR adalah gerakan islah yang membawa kebaikan dan tidak mempertajam kemusuhan antara parti, kaum dan juga agama. Sementara itu, anggota Majlis Kerja Tertinggi MPKT UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasi menuntut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki menunaikan janji pengesahan audio Scheme of Think yang dikatakan suara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya dengan datangnya isu audio baharu yang dikatakan perbualan telefon antara Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan siasatan SPRM terhadap audio sebelum ini perlu dimaklumkan juga. Menurut Puan, rakyat masih tertanya-tanya ketulinan audio rakaman Perdana Menteri yang sudah lama viral itu. Katanya Facebook dari kumpulan Pro-Tun Dr. Mahathir antara yang paling awal memuat naik satu rakaman mirip suara PM sekarang itu. Rakaman itu katanya dibuat dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu pada 23 Februari 2020 sebelum kejatuhan Kerajaan PH. Manakala pada 23 Julai 2020, SPRM telah menghantar laporan awal kepada Peguam Negara. Rakaman audio mirip suara PM itu telah menjanjikan jawatan untuk mereka yang menyertai Bersatu. Jawatan yang disebut ialah menteri atau jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC. Dalam rakaman berkenaan, suara mirip PM berkata, dan kita bagi jawatan. Tak jadi menteri, jadi chairman of JLC. Ekoran itu Puan berpendapat cara melantik menteri-menteri dari UMNO memang menimbulkan kontroversi dan persoalan.
Sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang dijangka berlangsung sebaik sahaja tamat darurat pada Ogos, Pemuda Amanah Nasional telah bermesyuarat pada 11 April 2021 dan membuat 5 ketetapan iaitu merombak struktur Pemuda Amanah Nasional, senarai baharu jawatan kuasa pimpinan Pemuda Amanah Nasional. Pemuda Amanah juga menyokong pendirian Majlis Presiden PH mengenai konsep PH sebagai kemah besar. Ini selaras dengan resolusi Konvensyen Nasional 2020 Parti Amanah Negara yang berlangsung tahun lalu dalam rangka menolak kerajaan PN. Barisan pembangkang perlu duduk bersama dalam satu Grand Coalition. Dalam pada itu, Pemuda Amanah menyokong segala usaha untuk memperkukuhkan Pakatan Harapan, terutama di peringkat pemuda. Dalam masa terdekat, Pemuda Amanah akan bersama-sama Pemuda DAP dan Angkatan Muda Keadilan AMK bagi membincangkan gerak kerja dan hala tuju bersama. Sementara itu, Pemuda Amanah mahu segera sediakan tawaran yang realistik dan menyentuh secara langsung isu-isu yang membelenggu anak muda, terutama isu undi 18, peluang pekerjaan, gaji minima, isu pendidikan, kebebasan bersuara dan kebebasan berkreativiti. Pemuda Amanah bersama Pemuda PH juga akan berusaha berjumpa dengan semua pemegang taruh anak muda, baik daripada individu berpengaruh, kumpulan NGO maupun rentas parti dalam usaha mengembeling tenaga agar isu anak muda dapat diketengahkan dan didengari oleh pihak kerajaan. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempersoalkan mengapa Kerajaan Perikatan Nasional PN sekali lagi gagal menarik pelabur asing ke dalam negara. Ini berikutan pengumuman dari syarikat farmaseutical gergasi Perancis Sanofi yang dilaporkan akan melabur 400 juta euro bersamaan 475.4 juta dolar Amerika selama 5 tahun di Singapura. Katanya semalam Sanofi memaklumkan akan membelanjakan 400 juta euro bersamaan 1.9 bilion ringgit untuk membina kilang baharu yang mampu menghasilkan beberapa vaksin serentak. Menurut Sanofi, kilang berteknologi tinggi itu akan dibina di Singapura dan dijangka beroperasi pada suku pertama 2026, manakala pembinaannya akan bermula pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, Salahuddin berkata alasan COVID-19 tidak boleh diterima pakai dalam keadaan pelaburan ke Indonesia dan Vietnam terus meningkat. Beliau juga bertanya sama ada Malaysia yang selektif dalam memilih pelaburan terbaik atau syarikat multinasional yang bersikap selektif. Dalam pada itu, Kerajaan Perikatan Nasional PN, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin digesa mencari jalan penyelesaian bagaimana mahu menambahkan hasil negara. Ini berikutan pengakuan Muhyiddin Yassin Isnin lalu bahawa kerajaan sekarang sudah tidak banyak wang ekoran kesan daripada perbelanjaan yang perlu disalurkan berkaitan COVID-19. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puan Zarkasi berkata, kerajaan tidak salah untuk berhutang bagi membantu rakyat semasa pandemik COVID-19, tetapi perlu ada formula baharu untuk tambah hasil negara. Apa yang dikesalkan, katanya Menteri Kanan yang menjaga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pula seolah-olah tidak kompeten menarik pelabur asing. Puan juga berkata kerajaan tidak perlu berulang-ulang kali mencanang kononnya PN mengutamakan rakyat, sebaliknya segera menyelesaikan bagaimana mahu menambahkan hasil negara. Bahkan beliau juga mempersoalkan mengapa meneruskan lagi dasar SST yang ternyata gagal dan meminta agar kerajaan PN menimbang semula pelaksanaan GST. Terdahulu Muhyiddin menjelaskan lebih 600 bilion ringgit dibelanjakan dalam belanjawan 2021 dan beberapa pakej rangsangan untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik. Menurut Muhyiddin, perbelanjaan ketika pandemik COVID-19 sebanyak 340 bilion ringgit untuk pakej-pakej rangsangan dan 322 bilion ringgit untuk belanjawan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengakuan bahawa kerajaan sudah tidak mempunyai banyak wang akibat daripada perbelanjaan besar yang perlu disalurkan sepanjang negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Justru beliau diseru agar membuat rombakan kabinet dengan mengurangkan jumlah menteri bagi mengurangkan jumlah belanja kerajaan susulan kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa negara sudah kekurangan dana. Sedarkah Muhyiddin bahawa dengan kurangnya menteri dan timbalan menteri, ia dapat menjimatkan banyak wang rakyat? Selain itu, kerajaan juga disarankan agar memotong allowance pengerusi di syarikat berkaitan kerajaan GLC, memberhentikan jawatan duta-duta khas yang dilihat tidak berfungsi. Kenapa mesti kerajaan memberikan allowance dan gaji buta sahaja kepada mereka ini tanpa memberikan perkhidmatan atau melakukan apa-apa untuk rakyat dan negara?
adalah wajar. Muhyiddin mencerminkan diri melihat pada kabinet bersaiz XXXL dengan jumlah menteri dan timbalan menteri seramai 70 orang yang membazirkan duit rakyat. Kerajaan seharusnya tidak menyusahkan rakyat dengan mencadangkan penjawat awam berwakaf, namun wang rakyat digunakan sewenang-wenangnya untuk membayar saiz kabinet yang besar. Malahan amat jelas sekali terdapat menteri yang tidak kompeten dalam kerajaan dan tidak telus dalam menguruskan wang negara. Wajarkah kerajaan meminta pegawainya untuk memotong gaji mereka dan mewakafkan sebahagian daripada gaji mereka, sedangkan menteri dan timbalan terus mendapat allowance tinggi? Sebelum ini, Muhyiddin telah menyarankan penjawat awam berwakaf khususnya secara berkala melalui potongan gaji bagi meningkatkan tabungan dana dan aset wakaf negara. Sementara itu, Kerajaan Perikatan Nasional PN yang kian kehabisan dana tidak harus terdesak untuk mencari wang tunai dengan secara rakus dan sembarangan dengan memangsakan perniagaan atau pembayar cukai yang sedang menderita akibat kemelesetan ekonomi. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata pengenalan baharu Seksyen 103B bagi Undang-Undang Cukai Pendapatan adalah penolakan hak keadilan asasi pembayar cukai dan bidang kuasa mahkamah. Menurutnya, peruntukan undang-undang itu menjadikan cukai harus dibayar walaupun permulaan prosiding di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau dengan kata lain, bayar dahulu bincang kemudian. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Perhimpunan Jawatan Kuasa Perhubungan Parlimen DAP Bagan, Tasik Gelugur dan Perkhidmatan Pauh di Butterworth Rabu lalu. Guan Eng yang juga Setiausaha Agung DAP berpendapat bersenjatakan dengan kuasa baharu yang diberikan oleh PN, banyak perniagaan yang sedang menderita akibat kemelesetan ekonomi dikenakan tindakan sedemikian oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang menuntut pembayaran. Sehubungan itu, beliau berkata sekiranya PN enggan memasukkan peruntukan yang tidak adil dalam Seksyen 103 itu, maka hanya pertukaran kerajaan yang dapat menghentikan penindasan melampau oleh kerajaan PN. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini. Jumpa kami minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menjalani ibadah puasa.